Hai, baik. Pagi. Nah, bab 7 adalah bab yang last sudah. Okey, untuk semester ini. Okey. So bab 7 ada kita ubah daripada biologi. Sebelum ni adalah biologi, sekarang kita tukar kepada fizik dan kimia. Okey. So jirim, okey, dulu saya belajar dalam bahasa Inggeris, nama dia ialah matter. Okey. So apakah itu jirim? Okey. So jirim, definisi dia, dia tiada tulis di sini. Biasanya jirim, definisi dia ialah bahan yang ada yang ada jisim dan juga mengambil ruang. Okey. So jirim ini, matter, terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Okey, halus kamu tahu, halus maksudnya sangat kecil. Okey, tapi apakah maksud diskrit? Diskrit di sini, okey, bermaksud dia asing-asing. Okey, dia bukan macam macam mana saya mau sebut? Dia bukan bercampur bah. Kalau zarah dia kan sebiji-sebiji, dia asing-asing. Dia bukannya sebiji, dia akan fuse ataupun bercampur dengan yang lain. Okey, diskrit dia asing-asing. Okey, so ada 3 jenis jirim. Okey, satu ialah atom, okay, dan molekul dan juga ion. Kita tengok satu-satu apakah perincian dia. Okay, nah, atom dulu. Atom, by definition, dia adalah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Okay, unsur. Again, apakah maksud unsur? Astaga, banyak juga istilah kan. Okay, apakah maksud unsur? Okay, unsur ialah elemen. Contohnya kalau logam besi kan. Okay, kalau satu bar besi, itu saja yang besi ada. Dia tiada campuran benda lain. Okay, ataupun kalau kita tengok apa lagi yang kita dapat lihat. Okay, kalau air kan, air bukan atom, air adalah molekul. Okay, so atom adalah sejenis sahaja. So dia adalah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur dan dia adalah unit yang paling asas dalam unsur. Okay, molekul pula, okay, dia adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Okay, contohnya gas oksigen. Okay, gas oksigen dia terdiri daripada dua atom oksigen dan mereka bergabung. Bila bergabung akan jadi satu molekul. Okay, so dia boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Okay, nah kalau sama, contohnya macam saya sebut tadi oksigen. Okay, dua biji atom oksigen bergabung, kita akan dapat satu molekul oksigen. Okay, kalau air kamu tahu kan, dari dulu lagi kamu dengar H2O. Okey, apakah H2O? H ada dua, hidrogen ada dua, oksigen ada satu. Okey, dan apabila mereka bergabung akan jadi satu molekul air. Okey, dan ion. Okey, ion, apakah maksud ion? Tengok, zarah-zarah yang bercharge. Okey, sama ada positif atau negatif. Okay, ion itu adalah daripada atom atau molekul yang sama ada dia terima elektron ataupun dia melepaskan elektron. Jadi dia sudah jadi ada charge. Okay, dan jadilah ion. Dia terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Okay, biasanya kita rujuk pada atom. Tapi kalau molekul sebenarnya boleh juga. Okay, so di sinilah definisi dia ialah sesuatu atom menderma atau menerima elektron. So dia punya elektron sama proton bilangan sudah tidak balance kan. Jadi dia akan jadi ion. Okey. Now, bahan atom kita tengok. Okey, bahan atom mengandungi zarah atom sahaja. Maksudnya satu biji sahaja dan asing-asing. Okay, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Okay, unsur biasanya kalau logam yang kita boleh beli dari kedai ataupun dari bengkel
Bengkel mana? Bengkel MPI ke? Bengkel kimpalan ke? Okay, ataupun bengkel, okay, kamu orang di PPU. Okay, di bengkel PPU pun sama, ada selalu logam yang saya lihat ialah yang warna brown sikit bah. Okay, itu adalah kuprum. Okay, itu pun adalah atom sahaja, sejenis sahaja. Okay, semua unsur logam. Dan gas nadir. Gas nadir ini adalah gas seperti neon, argon. Dalam bengkel kamu, saya tidak pasti ada argon kah tidak. Mungkin adalah bila, especially bila kamu mau buat kimpalan, sikit-sikit kimpalan, bahkan kamu perlukan gas itu. Okay. Gas nadir terdiri daripada atom. Susunan atom-atom dalam logam adalah rapat dan teratur. Okay. Kamu tengok gambar di bawah sini. Okay. Kalau tidak jelas, nanti kamu rujuk nota kamu lah. Kamu boleh zoom. Kalau tengok. Atom emas, dia tersusun, dia teratur dan rapat. Okay. Susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Sebab dia gas. Okay. Sebab itu dia sangat jauh. Contohnya, di sini. Okay, di sebelah sini. Atom helium kah dalam balon helium? Okay, kamu tengok. Mereka adalah jauh. Gas pun, gas memang tidak akan dekat-dekat. Mereka berjauhan dan tidak teratur. Okay. Nah, next ialah bahan molekul. Okay. So, bahan molekul mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom. Okay. Secara kimia. Okay. Sama, ada atom yang sama atau berbeza. Seperti yang saya sebut tadi. Kalau oksigen, okay, saya tunjuk di bawah sini lah. Nah, contoh molekul oksigen. Nah, mereka adalah sama. Okay, dua biji pun oksigen. Jadi, ini adalah sama. Molekul air, satu oksigen, dua hidrogen. Okay, so dia berbeza. Tapi dua-dua ini pun dikira sebagai molekul. Beza dengan atom. Okay, kalau tengok atom, dia sebiji-sebiji bahkan dia berasingan. Tetapi ini dia sudah bergabung secara kimia. Okay, kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Okey, contohnya minyak kah, air kah. Okey, apa lagi ya? Cecair yang kau pakai, apa tu, semua tu gas kah. Banyak gas bah sebenarnya pun wujud dalam bentuk molekul. Okey, tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okey, kita abaikan logam, kita tengok yang bukan logam. Okay, contohnya oksigen. Okay, oksigen kah ataupun dengan hidrogen kah ataupun dengan karbon bahkan. Okay, ada tindak balas antara unsur-unsur itu akan membentuk sebatian. Okay, inilah yang dipanggil sebatian, compound. Okay, sebatian ialah atom-atom yang sudah bertindak balas dan bergabung. Okay, jadi satu molekul. Itulah juga dipanggil sebatian. Okay, yang wujud dalam bentuk molekul. Okey, sebatian adalah apabila ada tindak balas dan mereka bergabung. Kalau ada, contohnya kalau tanah bah, kau kasih campur tanah hitam dengan tanah brown semua tu kan. Okey, itu bukan sebatian, itu hanya campuran sahaja. Okey, sebab dia tidak bertindak balas. Okey, tindak balas itu yang mengibatkan pada level atom dan molekul kan, dia ada penggabungan. Jadi kalau kau hanya campur-campur, contohnya air kau campur sama Milo sahaja bahkan, itu tiada tindak balas, itu hanya campuran sahaja. Okey, nah last ialah bahan ion. Okey, bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan bukan logam. Okey. Okey, unsur logam dengan bukan logam apabila bergabung akan dapat bahan ion. So, dia mengandungi ion positif dan negatif. Contohnya garam. Nah, garam ada logam Okey, ada sebenarnya. Okey, garam adalah NaCl. Okey, nanti saya hantar ada satu meme yang saya jumpa di Facebook. Saya ada share itu hari, so nanti saya send sama grup kau. Okey, garam terdiri daripada natrium. Natrium adalah logam. Okey, dan juga klorin. Klorin adalah bukan logam. Okey, apabila mereka bergabung, dia akan menjadi natrium klorida. So,
at atomic level kan, kau akan dapat lihat dia adalah ion. Okay, ada positif, ada negative charge. Okay, so ion biasanya dia gabungan logam dan bukan logam. Molekul biasanya bukan logam sahaja. Atom biasanya adalah logam. Okay, kalau dalam kuis ke apakah, kamu ingat begitulah. Okay, atom lazimnya logam dan termasuk gas nadir kumpulan 18. Okay, molekul lazimnya bukan logam, ion dia campuran, bukan logam dengan logam. Okay, tengok muka surat 2. Okey, nah, kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey, nah, unsur ferrum. Ferrum adalah besi ya. Okey, wujud dalam bentuk atom pada kepala tukul. Okey, kamu dapat lihat susunan dia begitu. Okey, unsur ferrum wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Kamu tahu kan? Besi akan berkarat. Okey, kenapa berkarat lah? Berkarat sebab dia bertindak balas dengan air, dengan udara. Okay, biasanya dengan oksigen lah. Dia oxidize. Okay, so kalau sebelum berkarat, susunannya begitu. Tetapi bila dia mula karat, bahagian yang karat itu bahkan kamu sebenarnya dia bentuk begitu. Dia sudah jadi ion. Okay, ferrum sudah jadi positif. Okay, bahagian yang pengoksidaan itu bahkan dia akan jadi negatif. Begitu. Okay, dan mereka bergabung jadi karat. Okay. Dan unsur hidrogen. Okay, hidrogen adalah gas yang sangat-sangat yang memang lazimlah akan dijumpai di banyak bahan. Okay. So kau tengok unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. Okay. Limau ini kan dia berasid. Sebenarnya asid ini pun ada ion lah. Walaupun dia bukan logam. Tapi dia pun ada ion dia. So, ada charge positif, ada charge negatif. Okay. Hidrogen biasanya dia akan bercharge positif. Apa-apa yang bergabung dengan hidrogen akan bercharge negatif. Okay. Now, unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul di dalam udara. Sama juga oksigen, tetapi oksigen oksigen pula. Sama-sama udara, gas bahkan. Tapi hidrogen ini dia wujud dalam bentuk molekul. Okay, dua biji akan bergabung jadi satu molekul hidrogen di udara. Okay, tetapi kalau dalam air H2O, kalau dalam jus limau dia ada charge sudah bahkan, so ada charge positif, charge negatif. Okay, so sampai sini sajalah hari ini. 10 minit lagi. Ada kamu mau saya ulang mana-manakah yang dari muka surat 1 sampai muka surat 2? Adakah yang mau saya ulang? Tiada. Tiada? Tidak. Ya. Okey, mungkin belum lagi lah ada soalan kan, tapi nanti kalau ada soalan, kau tanya sajalah bila-bila saja. Okey. Okey? Okey, saya stop recording dulu.